Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azrin Aini binti Zainuddin yang memegang nombor kad pelajar 20222-33078 akan membentangkan tentang falsafah dan isu semasa berkonsepkan ontologi sembahyang dalam perspektif animisme. Saya akan membentangkan tajuk individu tentang kesan sembahyang dalam animisme. Hasil kajian yang akan dibentangkan ialah kesan jika sembahyang, keburukan jika gagal sembahyang dan apa yang berlaku jika doa dimakbulkan atau tidak dimakbulkan dalam agama ini. Pengenalan, animisme merupakan kepercayaan awal manusia primitif pada zaman purbakala. Menurut E.B. Taylor 1871, perkataan animisme berasal daripada animos atau anima dari bahasa Latin yang membawa maksud nyawa, jiwa atau roh. Manakala menurut Kamus Dewan pula, animisme merupakan kepercayaan bahawasanya setiap sesuatu yang wujud di muka bumi ini seperti batu, pokok angin dan sebagainya mempunyai jiwa atau roh. Jiwa atau roh dalam kepercayaan animisme merupakan suatu entiti yang bebas daripada manusia tetapi turut mencampuri dan mempengaruhi dalam setiap urusan kehidupan manusia. Sesiapa yang mengamalkan dan mempercayai animisme ini digelar sebagai animis. Pengamal animisme yakin bahawa roh orang yang telah meninggal dunia boleh menentukan nasib dan mengawal kehidupan manusia di muka bumi. Mereka juga percaya bahawa roh ini mampu memberi manfaat dalam kehidupan manusia dan mampu memberikan pertolongan kepada manusia. Mereka juga percaya bahawa roh-roh juga boleh meresap atau merasuk ke dalam benda atau sesuatu objek dan menyebabkannya menjadi suci dan sakti. Kepercayaan animisme ini kemudiannya berkembang menjadi kepercayaan agama dengan penyembahan kepada roh-roh tertentu akan dilakukan bagi mengelakkan kemurkaan dan kemarahan roh. Penyembahan roh atau jiwa yang mereka lakukan boleh diklasifikasikan sebagai sembahyang dalam kepercayaan mereka. Sembahyang merupakan gabungan dua perkataan iaitu sembah dan hyang. Yang ini merujuk kepada entiti alam gaib dalam kepercayaan animisme purba iaitu merujuk kepada nama dewa-dewa yang disembah oleh penganut agama Hindu dahulu kala. Sembahyang juga diertikan sebagai menyembah berhala yang bernama hyang. Ianya wujud sebagai dewa yang disembah oleh masyarakat purba sejak dahulu kala. Penyembahan atau ritual tertentu dilaksanakan bagi mengelakkan dari berlakunya kemurkaan dan kemarahan dewa dan roh-roh yang wujud di sekitar mereka. Kesan jika sembahyang dalam agama animisme. Konsep kepercayaan animisme telah dibahagikan kepada beberapa jenis menurut Graham Harvey 2006 iaitu ancestor worship, spiritualisme, shamanism, nature worship, dynamisme, pra-animisme, fetishisme, animistisme, animal worship dan totemisme. Konsep kepercayaan animisme yang telah disenaraikan merupakan sembahyang bagi pengamal kepercayaan agama animisme iaitu penyembahan, penghormatan dan ritual yang dilakukan kepada roh, jiwa dan semangat yang dipercayai wujud di muka bumi ini. Beberapa kesan dapat dilihat sekiranya mereka melakukan ritual tertentu atau melakukan penyembahan iaitu sembahyang bagi mengikut kepercayaan mereka. Sebagai contoh, ancestor worship merupakan penyembahan terhadap roh yang telah mati seperti roh nenek moyang dan roh tokoh-tokoh terdahulu. Roh-roh ini dianggap masih kekal di muka bumi untuk memerhatikan anak dan cucu dari keturunan mereka yang masih hidup. Penyembahan roh nenek moyang ini dipercayai akan menggembirakan mereka dan akan membantu keturunan mereka ketika ditimpa kesusahan. Dalam sistem kepercayaan masyarakat Cina, menurut mereka orang yang telah mati boleh membawa kemakmuran dan kekayaan kepada keturunan yang masih hidup di muka bumi. Keturunan roh yang masih hidup juga diperlukan untuk mengekalkan roh nenek moyang mereka supaya roh-roh ini dapat mempengaruhi Tuhan-Tuhan untuk membawa nasib yang baik dalam keluarga mereka. Spiritualisme pula merupakan kepercayaan bahawa roh yang telah mati mempunyai keupayaan berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Penyembahan roh ini dipercayai mampu mewujudkan interaksi dengan roh untuk mendapatkan pengetahuan berguna tentang isu moral dan etika serta tentang sifat-sifat Tuhan. Terdapat sebilangan ahli rohani mengakui mereka sering berhubung dengan pemandu roh iaitu roh-roh yang khusus untuk mendapatkan bimbingan rohani. Pengamal animisme percaya jika penyembahan dan ritual tertentu jika tidak dilakukan akan mendatangkan malapetaka, kemurkaan dan mendatangkan kemarahan roh-roh yang wujud di sekitar mereka. Sekiranya mereka melakukan penyembahan atau ritual tertentu,
Mereka percaya bahawasanya mereka akan dilindungi oleh semangat dan roh, mendapat keuntungan dalam kehidupan dan akan dijauhi dari sebarang masalah serta kesusahan. Keburukan jika gagal sembahyang dalam agama animisme. Tujuan sembahyang iaitu penghormatan, penyembahan atau ritual tertentu yang dilaksanakan oleh pengamal kepercayaan agama animisme adalah kerana dipercayai sembahyang itu mampu mendatangkan kesan baik dari segi perhubungan di antara penyembah dan benda atau roh yang disembah. Manakala jika gagal melaksanakan sesuatu ritual atau penyembahan pula akan mendatangkan kesan yang sebaliknya. Sebagai contoh nature worship iaitu penyembahan kepada alam, mereka mempercayai terdapat roh hujan atau dewa hujan akan berdoa supaya hujan turun dan membasahi tanaman mereka. Mereka juga akan memohon kepada roh atau dewa matahari supaya membantu memberikan kesihatan dan kesegaran kepada tanaman mereka. Dalam situasi ini, mereka percaya penyembahan yang dilakukan terhadap roh atau spirit ini sangat penting dalam memastikan tanaman mereka kekal subur dan memberikan hasil. Sekiranya mereka gagal melaksanakan penyembahan kepada Dewa Matahari dan Dewa Hujan ini, tanaman mereka akan menjadi tandus dan tanaman yang mereka usahakan tidak akan tumbuh dengan jayanya ataupun gagal mengeluarkan hasil. Selain itu, terdapat kepercayaan pagan bahawa di samping penyembahan, ritual pengorbanan atau sacrifice juga perlu dilakukan bagi memastikan roh spirit ini dapat membantu mereka. Korbanan seperti binatang ternakan akan dilakukan dengan harapan doa mereka dikabulkan. Sekiranya pengorbanan ini tidak dilaksanakan, mereka percaya roh atau spirit tertentu akan murka dan akan menyebabkan sesuatu hajat atau doa mereka tidak akan dimakbulkan dan ianya akan mendatangkan keburukan serta bencana atau malapetaka. Pengamal animisme turut mempercayai kepercayaan bahawasanya jika seseorang itu didatangi penyakit, ianya disebabkan oleh mereka diganggu oleh roh yang marah pada mereka. Mereka meminta bantuan dari pawang atau bomoh untuk berinteraksi dengan roh atau spirit ini supaya memberikan kesembuhan kepada pesakit. Jika mereka gagal untuk mendapatkan perkhidmatan pawang atau bomoh untuk berinteraksi dengan roh yang mengganggu mereka ini, penyakit mereka tidak akan sembuh dan berkemungkinan akan bertambah menjadi semakin buruk. Dalam kepercayaan masyarakat Cina yang menyembah roh nenek moyang mereka pula, mereka percaya jika mengabaikan roh nenek moyang mereka akan menyebabkan roh nenek moyang ini menjadi hungry ghost, iaitu istilah hantu lapar, di mana roh mereka akan dipisahkan dan dihanyutkan di dalam dunia roh serta akan menjadi pendendam dan berbahaya kepada keturunan mereka yang masih hidup di dunia. Pengamal animisme juga percaya jika mereka gagal melaksanakan penyembahan atau ritual tertentu, mereka akan mudah mendapat gangguan, ditimpa penyakit dan akan didatangi bala daripada roh atau spirit yang dianggap jahat. Oleh itu, mereka akan melakukan penyembahan atau ritual tertentu bagi mengelakkan dari berlakunya kemurkaan dan kemarahan roh-roh yang wujud di sekitar mereka. Apa yang berlaku jika doa dimakbulkan atau tidak dimakbulkan dalam agama ini? Menurut Kamus Dewan, doa membawa erti permohonan kepada Tuhan, kebaikan dengan restu daripada Tuhan atau memohon sesuatu kebaikan daripada Tuhan. Dalam kepercayaan animisme, doa merujuk kepada hajat yang disampaikan kepada Tuhan, roh atau semangat yang disembah oleh penganut sesebuah kepercayaan atau dalam setiap agama melalui proses interaksi atau komunikasi. Dalam kepercayaan ini, cara mereka meminta hajat atau berdoa adalah melalui penyembahan atau melakukan ritual tertentu. Mereka beranggapan jika doa mereka dikabulkan, kehidupan mereka akan dipermudahkan dan akan berlaku sebaliknya sekiranya doa mereka tidak dikabulkan oleh Tuhan atau roh yang telah mereka sembah. Sebagai contoh, apabila doa atau hajat mereka dimakbulkan dengan dikurniakan dengan hasil tanaman yang melimpah ruah, mereka akan melakukan pesta sebagai tanda terima kasih. Ini dapat dilihat dalam kepercayaan animisme yang masih diamalkan oleh masyarakat dalam kebanyakan kumpulan etnik di Sabah, Malaysia. Etnik Kadazan Dusun, Marut dan Rangus akan melakukan tadau keamatan atau pesta keamatan. Perayaan kesyukuran ini akan dilakukan oleh golongan para petani untuk menzahirkan rasa terima kasih kepada semangat padi yang dikenali sebagai Bambarayon dan Kidongan atas hasil tuaian yang melimpah ruah. Mereka percaya semangat padi ini bertanggungjawab melindungi tanaman padi mereka. Jadi, mereka perlu memastikan Bambarayon gembira melalui pelbagai upacara dan perayaan. Bobohizan akan mengetuai upacara pada awal pagi pada hari perayaan agar musim menuai seterusnya kekal menjadi.
Jika doa tidak dimakbulkan pula, sebagai contoh penganut kepercayaan animisme berdoa kepada Dewa Matahari dan Dewa Hujan agar mendapat kesuburan dalam tanaman mereka. Jika doa mereka tidak dikabulkan, tanah-tanaman yang mereka usahakan akan menjadi tandus dan tanaman mereka tidak membuahkan hasil. Dalam situasi ini, mereka percaya jika ini berlaku, terdapat semangat atau roh jahat yang mendiami kawasan tanaman yang mereka terakai. Jadi mereka akan berpindah ke kawasan lain untuk melakukan aktiviti pertanian bagi mengelakkan kemarahan roh tersebut. Kepercayaan animisme percaya jika doa mereka dimakbulkan, mereka perlu menzahirkan rasa terima kasih untuk menggembirakan roh atau Tuhan yang disembah. Manakala jika doa mereka tidak dimakbulkan, mereka percaya terdapat semangat atau roh yang jahat mendiami sesuatu kawasan atau benda dan perkara yang tidak diingini bakal berlaku di kawasan tersebut. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahawa kepercayaan animisme menyembah semua benda yang wujud di muka bumi ini atas kepercayaan mereka setiap objek yang wujud tersebut mempunyai roh atau spirit yang mendiaminya. Penyembahan atau sembahyang perlu dilakukan terhadap roh-roh dan jiwa yang wujud di sekitar mereka untuk menjaga hubungan antara yang masih hidup dengan roh yang telah mati. Penyembahan atau ritual tertentu pula dilakukan berbeza mengikut konsep kepercayaan masing-masing dalam kepercayaan animisme. Pelaksanaan penyembahan atau ritual tertentu ini dipercayai mampu mengelakkan berlakunya kemurkaan dan kemarahan roh yang akan mendatangkan kesan yang tidak baik kepada kehidupan manusia di muka bumi. Kepercayaan animisme juga kemudiannya telah berkembang menjadi kepercayaan agama. Kebaikan dalam perspektif sembahyang animisme, mereka dapat manfaat dan dilimpahi rezeki tanaman yang subur, maka mereka akan melakukan upacara dan perayaan bagi meraihkan rezeki yang dimakbulkan sebagai tanda terima kasih. Bagi doa yang tidak dimakbulkan pula, mereka beranggapan bahawa terdapat roh jahat mendiami sesuatu kawasan atau akan berlaku perkara yang tidak diingini sebagai tanda mereka tidak dirahmati. Ini adalah senarai rujukan yang telah saya gunakan. Sekian, terima kasih.